Okey. Ini saya kata selepas perangan Badar. Lepas perangan Badar tu, kata-kata buruk pada mereka ni. Apa kata puak Qainuqa' ni? Alah Muhammad bolehlah lawan dengan puak-puak Mekah yang tak pandai berperang. Kalaulah lawan dengan kami. Bolehlah tengok. Tu ya. Nah, jadi ini perkataan ini sampai Rasulullah. Sampai ke pengetahuan Rasulullah. Jadi sahabat buahnya puak ni apa? Bahaya. Tu yang Rasul kepung mereka. Dia kepung mereka dah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ketenangan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita teruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sekarang meneruskan kita lihat surah Al-Maidah ayat yang ke-52. Surah Maidah ayat yang ke-52. Sebagai renungan kita pada ayat yang lepas, maka Allah Taala suruh kita orang-orang yang beriman supaya jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan juga Nasara sebagai teman-teman rapat. Kerana mereka itu adalah sebagai teman sesama mereka, bukan dengan orang Islam. Sebab tu Allah bagi peringatan, ingatlah sesiapa yang melakukan demikian itu maka dia termasuk daripada golongan tersebut. Maknanya bukan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk kepada orang tersebut kerana dia adalah termasuk orang yang zalim. Allah Ta'ala bagi nasihat tapi dia engkar pada nasihat Allah Ta'ala. Baik, jadi selanjutnya pagi ini insya-Allah kita lihat pula. Sebab Allah Ta'ala ceritakan tadi, jangan jadikan orang-orang ahlul kitab, nama ahlul kitab, tapi mereka menyimpan kitab mereka sebenarnya. Jangan jadikan mereka sebagai teman-teman. Namun demikian Allah jelaskan ada sebahagian lagi di kalangan mereka itu ada bersama orang Islam. Tapi mereka tetap tidak mengambil endah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan maksudkan mereka ini adalah tak lain tak bukan orang-orang munafik. Mereka ni orang munafik. Sebab orang munafik ni dia akan buat apa yang Allah Ta'ala larang tadi. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Baik, jadi Allah jelaskan ini kumpulan yang kita katakan tadi, mereka yang tak mengendahkan perintah Allah. Fataral ladzina fi qulubihim maradun, maka kamu wahai Muhammad, termasuk jadi sahabat-sahabat Islam, maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Allah kelaskan mereka ni orang yang ada penyakit dalam hati. Yang dimaksudkan sini adalah keraguan dan kemunafikan. Sebab orang munafik, mereka ni sentiasa dalam keadaan keraguan. Apa yang mereka buat tu pun mereka tak pasti, ya ke tidak. Mereka sebab munafik tadi. Jadi mereka ini sebab dalam hati mereka tu memang ada apa? Benci Islam, benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci kepada sahabat-sahabat baginda. Sedangkan Allah kata jangan jadikan ahli kitab tadi Yahudi Nasara sebagai teman rapat. Tapi mereka buat apa ni? Tu ya. Yusari'una fihim. Ini. Yusari'una fihim. Ada dah. Mereka ini bersegera. Tu dia. Dia jelaskan mereka ini bersegera. Bersegera ni mana jangan cepat sekali. Mereka bersegera mendekati mereka itu, iaitu mendekati Yahudi dan Nasrani tadi. Allahu Akbar. Ini poin orang munafik. Baik. Walaupun dikatakan sini Nasara dan Yahudi sini, tapi kebanyakan yang berada di sekitar kota Madinah itu adalah Yahudi. Sebab Nasara mereka ni berada di tempat yang lebih jauh sikit daripada Madinah, iaitu tempat bernama Najran. Situ memang kedudukan orang Nasrani. Sementara Yahudi, mereka ini berada di kawasan Khaybar dan hampir pada kota Madinah tadi. Baik, mereka ini segera. Allah kata jangan, tapi mereka bersegera. Segera macam mana? Mereka ini seolah mengasihi mereka itu dan menjadikan mereka itu sebagai teman rapat, teman baik. Tak kira sama ada secara zahir maupun batin. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kenapa mereka cepat berkawan dengan puak Yahudi tadi? Alasan mereka. Yaqulun seraya berkata, nakhsha an tusibana dairah. Kami takut akan mendapat bencana. Takut mendapat bencana. Baik. Jadi inilah kata-kata puak munafik ini sebenarnya nampak tak? Bukan keluar daripada hati mereka yang hak sebenar. Nampak ya? Tapi kata mereka ini pada lidah mereka saja. Jadi mereka mengemukakan alasan kenapa mereka mencintai mengasihi kaum Yahudi Nasrani tadi. Iaitu kata mereka kerana mereka bimbang akan menjadi sesuatu terhadap mereka. Sesuatu terhadap mereka. Maknanya kalau dijadikan sebagai musuh, nanti mereka susah. Sedangkan Islam di zaman Nabi SAW itu kemudian datang. Puak Yahudi dah lama dah berada di Madinah. Baik. Yang maksudkan sini adalah mereka bimbang andai kata kaum kafir. Kafir maksudnya ahli kitab dengan maksud mereka tetap Allah sebut sebagai ahli kafir ya. Jadi mereka bimbang orang kafir ini berjaya mengalahkan kaum muslimin. Nanti kalau satu hari nanti kalaulah dikatakan Nabi dikalahkan oleh puak Yahudi ini, sedangkan mereka bermusuhan dengan Yahudi, jadi susahlah mereka. Mereka oleh kerana itu tujuan mereka berbaik-baik dengan Yahudi tadi tak lain tak bukan untuk mendapat bantuan dan juga sokongan daripada pada ahli kitab tadi.
kerana bagi mereka itu akan menguntungkan mereka. Menguntungkan mereka. Nampak tak? Jadi poin yang orang munafik ni, kalau kita lihat dia, sesuatu tu yang kita tu, yang apa, kebaikan tadi, kalaulah kalau kebaikan tadi diperoleh oleh orang Islam, mereka rasa iri hati, dengki mereka. Tu. Tapi dalam masa yang sama juga mereka bimbang kalau lah apa, Yahudi ni dapat mengalahkan orang Islam, jadi mereka tak ada tempat di hati orang Yahudi nanti. Jadi sebab tu Allah kata jangan jadikan mereka sebagai teman rapat, tapi mereka ni apa? Bersegera, cepat sekali untuk jadi teman rapat tadi. Baik. Jadi sini maka Allah jelaskan keadaan mereka yang munafik tadi. Maka di antara mereka itu, kalau kita tengok ketika itulah seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga sahabat-sahabat ni, mereka ni bersegera, bersahabat dan beri bantuan kepada orang-orang Yahudi. Tujuan mereka adalah mereka bimbang sekiranya orang Yahudi dapat mengalahkan orang Islam nanti, maka mereka tidak ada tempat di hati orang Yahudi nanti. Allahu Akbar. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan kepada mereka. Beri peringatan kepada mereka, ya. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amri min 'indihi wa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Tu ya. Jadi Allah jelaskan kepada mereka, ingat kenapa perbuatan mereka itu sebenarnya adalah salah. Ya. Kenapa tak? Ya. Sebab mereka rasa apa? Mereka takut akan dapat bencana kalau bermusuhan dengan Yahudi. Jadi Allah sebut, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan, iaitu kepada Rasulnya, pada tentera Islam, atau sesuatu keputusan di sisi Allah. Itu Allah, iaitu Allah Ta'ala timpa pula musibah berdapat Yahudi tadi. Kalau begitu Allah sebut, maka kerana itu, kalau dia begitu, apa jadi? Mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Tu mereka akan rasa menyesal. Baik, cuba kita lihat. Ayat ni tepat kena ke atas orang-orang munafik ini. Sebab kalau kita lihat di sekitar Madinah tu, kaum Yahudi ada 3 golongan. Tu kalau tengok 3 golongan ya. Yang pertama sekali kita tengok Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni, mereka telah disingkirkan selepas ada peperangan Badar. Ya. Sebab mereka nak tunjuk mereka ni kuat untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu pula, selepas peperangan Ahzab, nampak? Selepas peperangan Ahzab, ya. Kalau tadi peperangan Badar, dia berlaku pada tahun 2 Hijrah ya. Jadi penyingkiran mereka itu berlaku selepas itu, Bani Qainuqa. Dan Bani Quraidah pula, mereka disingkirkan selepas peperangan Ahzab, tahun 5 Hijrah yang berlaku peperangan Ahzab ya. Dan kemudian kita lihat pula yang terakhir sekali, bila berlakunya peperangan Khaybar pada 7 Hijrah. Pada 7 Hijrah, semuanya mereka ini disingkirkanlah. Ini apa yang berlaku? Inilah Allah sebutkan. Allah dah bagi nasihat kepada orang-orang munafik. Supaya apa? Jangan menjadikan orang Yahudi ataupun ahli kitab ini sebagai teman rapat mereka. Sebab bila Allah bagi keputusan, maka mereka akan menyesal di atas perbuatan mereka itu. Jawapannya iyalah. Nampak tak? Tiga golongan daripada Bani Israel ataupun puak Yahudi tadi, semuanya disingkirkan daripada Madinah tadi. Allah Akbar. Sebab tu Allah dah beritahu dah awal lah. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan itu kepada Rasulnya. Baik, kata Imam Al-Sudi, kemenangan yang maksudkan ialah kata bagaimana saja penaklukan kota Mekah. Kalau penaklukan kota Mekah itu berlaku pada 8 Hijrah, itu berkaitan di Mekah. Tapi saya sebut nanti 7 Hijrah tu dah. Bila mana Bani Nadir
Yang terakhir kan, Bani Nadir itu mereka disingkirkan daripada Madinah. Kemudian Allah beritahu lagi, Allah bagi kemenangan para rasul au amrin min indih, atas sesuatu keputusan di sisinya. Yang keputusan ni kata Imam Sudi, iaitu Allah Ta'ala wajibkan ke atas orang Yahudi bayar jizyah. Orang Yahudi dan Nasara ni kalau mereka berada di kawasan pemerintahan Islam, maka mereka kena bayar jizyah, cukai kepala. Nampaklah, setiap tahun kena bayar. Tak boleh bebas mereka itu. Baik, maka Allah jelaskan kalau mereka ikut juga apa akan berlaku. Fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Maka kerana itu, makna kalau Allah dah bagi pesan pada apa yang berlaku kat kaum Yahudi tadi, yakni orang-orang munafik yang menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai teman rapat mereka tadi, ala ma asaru, terhadap apa yang mereka rahsiakan, fi anfusihim, diri mereka. Mereka rahsia dalam diri mereka ni, mereka tak tunjuk kejahatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan sebenarnya apa? Mereka juga menipu orang Yahudi. Lihat kalau kita lihat dalam hal yang berkaitan dengan peperangan Khaybar, yang berlaku dengan Bani Nadir itu kan. Mereka pernah berkata kepada mereka ni, kalaulah kata mereka, kalaulah Nabi menyerang puak Yahudi, mereka ni akan tolong. Kalau puak Yahudi diusir daripada Madinah, mereka akan menyertai. Tapi bila mana berlaku apa yang berlaku, Khaybar dikepung, dan kemudian Rasul bila mereka ini berserah diri kepada Nabi SAW, maka Nabi bagi keputusan mereka ini diusir daripada Khaybar. Mereka boleh bawa apa yang dapat dipikul oleh unta mereka sahaja. Yang lain semua kena tinggal belaka. Masa tu puak munafik di mana? Puak munafik duduk diam je. Tak apa mereka tolong orang Yahudi tadi perangan Nabi. Dan bila mana Nabi usirkan puak Yahudi tadi, puak munafik tetap berada di Madinah, tak keluar pun mereka. Pembohongan mereka tak. Puak Yahudi pun kena. Dari orang munafik ni dengan orang Islam tu kita telahlah mereka mencari kesempatan. Maka inilah Allah jelaskan tu fayasbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Jadi oleh kerana itu mereka terhadap apa yang mereka rahsiakan dari mereka, iaitu perbuatan janji mereka sebagai teman rapat dengan Yahudi tadi, nadimin, mereka menyesal. Menyesal sebab apa? Selepas tu tinggal hanya tentera Islam saja di kota Madinah. Dah tak ada lagi musuh-musuh yang merupakan orang Yahudi tadi. Baik, makna sini adalah mereka menyesal atas perlakuan mereka itu. Padahal sebenarnya orang kafir itu, orang kafir maksudnya Al-Kitab tadi, kalau mereka ni tak patuh, mereka ni langsung tidak dapat mendatangkan manfaat sedikit pun kepada puak munafik tadi. Malahan tidak juga dapat menolak mudarat kalaulah menimpa ke atas puak munafik. Bahkan pada hakikatnya orang munafik itu mereka berada dalam kerugian. Kenapa? Yang pertama sekali, kerana Allah Ta'ala membuka keaiban. Allah buka keaiban dan menampakkan perihal mereka itu di dunia lagi kepada hamba-hamba yang beriman. Sebab Allah ceritakan sifat orang munafik. Allahu Akbar. Sebelum Allah Ta'ala dedahkan, rahsia mereka itu, keaiban mereka itu tertutup, tidak diketahui keadaan mereka. Tapi bila mana Allah Ta'ala buka pekong yang ada pada diri mereka, maka itu keaiban yang besar. Keaiban yang besar. Baik, cuba kita lihat. Bila matinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Nabi SAW turun sendiri dalam kubur. Turun sendiri dalam kubur dah, tolong. Nak kebumikan Abdullah bin Ubay tadi. Malah Rasulullah mengambil baju baginda dah sebagai penghormatan kepada dia. Baik. Selepas semua selesai itu,
Maka Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah turunkan ayat Al-Quran. Kepada Nabi SAW, Allah kata, ya Muhammad, selepas ni jangan lagi kamu berada, jangan kamu berdiri di atas kubur orang macam ni. Jadi Allah dah buka dah keaiban mereka tadi. Dulu orang Islam tak nampak, tapi bila mana Allah buka keaiban mereka di dunia lagi dah. Nampak aibnya orang munafik tadi. Baik. Dan keadaan ini lah sebabnya kita kaum mukminin sebelum mana Allah Taala buka keaiban puak-puak munafik tadi, mereka ni tak kenal adakah orang munafik itu sebagai sahabat ataupun sebagai musuh. Tak kenal lagi dah. Padahal setelah mana Allah buka, maka jelaslah pendustaan mereka. Jadi selepas tu maka sebahagian daripada sahabat-sahabat mereka berasa apa? Berasa kehairanan. Sebab apa? Nampak baik buat-buat ni, tapi Allah dah tunjuk keburukan mereka. Baik, ini seperti mana Allah jelaskan dalam ayat seterusnya nanti kita lihat tadi. Iaitu ini kata-kata orang munafik itu. Tengok ayat seterusnya. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Tu ya. Jadi bila mana Allah Ta'ala buka keaiban mereka, maka di antara sahabat ni maka tercengang. Kita selama ni apa? Duk kawan dengan musuh. Sebab wa yaqulu allazina amanu, dan orang-orang yang beriman mengatakan, mereka berkata, bila mana dah tahu tentang munafik dia, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim, inikah orang-orang yang bersumpah. Orang maksudnya orang munafik lah. Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah. Betul, cuba tengoklah surah Munafikun kan. Mereka bersumpah tu. Nak tunjuk kata mereka ni percaya kepada Nabi. Mereka kata apa? Nashhadu wa innaka la Rasulullah. Kami bersaksi ya Muhammad, engkau ini sebenarnya pesuruh Allah. Tapi Allah kata apa? Semua tu dusta belaka. Allah buka begini juga. Bila mana sahabat tahu, mereka tercengang. Jadi kata mereka, inikah orang-orang yang bersumpah bersungguh-sungguh dengan nama Allah, innahum la ma'akum, bahawasanya mereka benar-benar beserta kamu. Maknanya mereka bersama dengan orang Islam. Memang mereka duduk dengan orang Islam, tapi mereka menanti peluang untuk membinasakan orang Islam. Baik, apa jadi? Tu dah. Habitat a'maluhum, rosak binasalah segala amalan mereka. Ya betul lah, ni orang Islam tahu lah, rosak amalan mereka buat selama ni, nipu belaka. Tak ada yang Allah tak bagi pahala kepada mereka. Fa asbahu khasirin, lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Jadi orang rugi. Okey, ni ada sebab nuzul. Ayat ni ada sebab nuzul. Baik, seperti mana diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq, katanya, baik, kabilah Yahudi yang pertama kali membatalkan perjanjian damai mereka dengan Rasulullah adalah Bani Qainuqa. Ada saya sebut tadi tak? Peristiwa tiga Bani tu Bani Qainuqa. Ada? Tu. Seperti mana yang diceritakan oleh Asim bin Umar bin Qatadah, katanya, tu diceritakan kepada Muhammad Ishaq. Baik, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka hingga mereka tunduk pada hukumnya. Okey, ini saya kata selepas perangan Badar. Lepas perangan Badar tu, kata-kata buruk kepada mereka ni. Apa kata puak Qainuqa ni? Alah Muhammad, bolehlah lawan dengan puak-puak Mekah yang tak pandai berperang. Kalaulah lawan dengan kami, bolehlah tengok. Tu ya. Jadi
ini perkataan ini sampai Rasulullah, sampai ke pengetahuan Rasulullah. Jadi sahabat buahnya puak ni apa? Bahaya. Itu yang Rasul kepung mereka. Dia kepung mereka dah, ya. Okey. Baik, bila mereka terkepung tu, melihat hal itu, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik tu, dia datang kepada Rasulullah. Ni nak bagi syafaat berepuk dia lah. Ketika mana Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulullah ke atas Bani Qainuqa. Rasulullah tawan Bani Qainuqa tadi. Jadi kata Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutuku. Sebab dia ni daripada puak lain, hak ni daripada puak lain. Baik. Kenapa dia kata sekutu tadi? Tu. Sebab ingat Abdullah bin Ubay ni dia ni daripada puak Khazraj. Khazraj puak Arab. Puak Arab ni, mereka ini sekutu kepada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa, jadi mereka sekutu. Dan sebab sebelum datang Rasulullah, jadi puak Khazraj dengan Aus, Arab Madinah ni, mereka selalu perang. Mereka selalu berperang tadi. Jadi puak Khazraj, mereka bersekongkol, bersekutu dengan puak Qainuqa. Jadi kalau mereka berperang, Yahudi Qainuqa akan bantu mereka. Tu. Adapun puak Aus pula, mereka sekutu dengan dua lagi. Tolak pada Qainuqa ni, Bani Quraidah dengan Bani Nadir. Itu daripada puak Aus. Baik. Bila mana datang Abdullah bin Ubay ni, dia nak bagi bagi syafaat lah. Kononnya kepada sekutu dia tadi, Bani Qainuqa tadi, supaya Rasulullah maafkan mereka. Jadi dia tetap mendesak Nabi supaya buat baik kepada sekutu dia tadi. Tapi Rasulullah tidak segera untuk mendengar percakapan dia. Maka dia desak lagi, katanya, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutuku. Akhirnya Rasulullah berpaling kepada dia. Rasulullah tak dengar. Rasulullah buat dat, ya. Lalu Abdullah bin Ubay dia meletakkan tangannya ke dalam poket baju besi Nabi tu, baju perang baju Nabi tadi. Sengaja dia buat gitu, seolah nak bagi syafaat dah. Lalu dia katakan apa? Lepaskanlah aku. Lepaskanlah aku. Baik, maka keadaan demikian ini, maka Rasulullah marah terhadap Abdullah tadi. Sehinggalah para sahabat dia melihat wajah Rasulullah yang ketika itu mukanya merah padam. Marah dengan apa? Hak Abdullah ni nak tolong puak Yahudi yang mereka ni musuh kepada Nabi tadi. Baik, kemudian Rasulullah pun kata kepada dia, celakalah kamu. Celakalah kamu dah. Tapi dia kata tidak. Demi Allah dah. Nabi kata kepada dia, tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskan kamu hingga engkau berbuat baik. Itu kata Allah dah. Aku tak akan lepas. Dia duk pegang Nabi tu. Aku tak akan lepas kamu hingga kamu berbuat baik kepada sekutuku. Baik. Ketika itu orang daripada Bani Qainuqa ni, mereka ada sekitar dalam 400 orang. 400 orang ni daripada lelaki yang boleh berperang tadi ya. Dan 400 orang, kemudian 300 orang tadi ada yang pakai baju besi juga. Salah nak perang dengan Nabi tadi. Baik. Jadi kerana Bani Qainuqa ni mereka telah bersama dengan puak Khazraj ini. Ketika mana puak Khazraj ini diserang oleh musuh dan sebagainya. Jadi pada satu ketika itu jadi mereka berasa terhutang budi dengan
Bani Qainuqa' tadi. Ha. Jadi ya, sebab tu Abdullah ni dia bersungguh-sungguh minta Rasulullah bebaskanlah mereka. Bebaskanlah mereka. Sebab mereka tu seolah bagi dia orang baik. Baik bagi mereka tapi musuh bagi Islam. Mana boleh. Nah. Baik, maka diceritakan lagi Muhammad bin Ishaq tadi. Dia diriwayatkan kepada Abu Ishaq bin Yasar. Katanya diceritakan oleh Ubadah bin Al-Walid daripada Ubadah bin Al-Sabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika Bani Qainuqa' mereka bangun untuk menentang Rasulullah SAW. Dia tahu. Mereka nak perang tahu. Abdullah bin Ubay. Ni daripada ketua munafik ni dia beri perhatian kepada Bani Qainuqa' membela mereka supaya mereka ni tidak diapa-apakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu lagi, salah seorang daripada Bani Auf, Bani Auf yang Khazraj yang bersekongkol dengan mereka itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dia bersekutu dengan Bani Qainuqa'. Seperti mana keadaan Abdullah bin Ubay juga, yang mereka ni sekutu kepada Bani Qainuqa' tadi. Kemudian Ubadah melepaskan ini Ubadah bin Samit ni maknanya dulu dia bersama dengan Abdullah juga sahabat depok dia, tapi dia ni Islam hak sejati tapi sahabat yang hak iman yang kuat. Jadi kemudian Ubadah pun lepaskan pertalian dengan Pok Qainuqa'. Dia tak tanggungjawab katanya. Dan dia hanya berpegang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Qainuqa' bukan sekutu kami lagi. Sebab apa? Sebabnya mereka telah melanggar perjanjian. Sebabnya bila Nabi SAW datang ke Madinah, kalau kita lihat tak, dia panggil apa? Perjanjian di antara puak-puak Madinah, dia panggil Piagam Madinah. Piagam tu macam kita apa? Macam undang-undang lah. Jadi semua puak Yahudi kena bantu Rasulullah untuk mempertahankan Madinah. Tapi nampak sekarang mereka pula yang menikam daripada belakang. Menikam daripada belakang mereka pula nak berperang dengan Nabi tu dia. Jadi Ubadah pun melepaskan apa? Pertalian dengan Pok Qainuqa' tadi. Sebaliknya dia membela Rasulullah dan agama Allah, agama Islam. Lalu kata Ubadah wahai Rasulullah, aku telah melepas diri pada mereka. Sebab Ubadah ni dia ketua daripada Pok Khazraj tadi. Pemimpin Khazraj. Dan aku berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah Rasulnya dan kaum mukminin. Aku berlepas diri pada bersekutu dengan kaum kafir daripada mencintai mereka. Allahu Akbar. Kira. Jadi sebab tu kalau kita lihat ni, sebabnya Abdullah ni Abu Ubadah dia, Ubadah bin Samit tadi, dia teringat pada ayat yang kita baca tadi lah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhul yahuda wa nasara awliya ba'dhum. Ayat yang selalu lepas dah. Hai orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi teman-teman dekat kamu. Teman rapat kamu dah. Sebagian mereka itulah teman bagi sebagian yang lain. Tu. Kan kemudian dia teringat pula dalam surah Maidah. Surah Maidah ayat 51 hingga 56 dah. Sebabnya Allah sebut dah. Ba'daz bil syaitan wajim wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Tu ya. Jadi nampak atas arahan Ubadah bin Samit. Ini subhanallah. Nampak dia bagi keputusan apa? Sebabnya Bani Qainuqa' ni, mereka dengar cakap dia. Sebab dia ni daripada pemimpin Khazraj tadi. Baik, maka katanya setiap lelaki, dia bagi keputusan tak? Setiap lelaki yang boleh berperang, semua dibunuh. Itu perintah dia. Dijatuhkan hukuman tersebut. Ya, maka Rasulullah bersetuju. Rasulullah bersetuju. Jadi hak mana lelaki-lelaki hak yang boleh berperang,
yang memang siap nak berperang dengan Nabi, maka mereka semuanya dibunuh. Dia, ya. Maka yang baki-baki yang lain tadi, tak suka di situ, Nabi usir mereka. Tinggalkan Madinah, pergilah tempat lain. Allahu Akbar. Ya. Tu. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka ini. Buatnya apa? Ruginya puak munafik tadi kan. Bila mana Allah Taala bukakan pekung di dada mereka itu, maka nampaklah mereka sebenarnya tidak beriman. Itulah bila mana sahabat-sahabat ni mereka tahu tentang munafik ni, mereka rasa terkejut. Mereka ini, bukankah mereka ini dulu bersumpah benar? Bersumpah benar. Sumpah yang sungguh-sungguh atas nama Allah Taala yang mereka akan tolong Islam, akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mengaku mereka bersama dengan Nabi. Tapi sekarang mereka apa? Sebenarnya apa? Musuh kepada Islam. Musuh selimut lah. Sebab tu yang sahabat kata apa? Binasalah segala amalan mereka. Amalan mereka habislah. Mereka bukan beriman sejatinya. Jadilah mereka orang yang rugi. Rugi sajalah, penat. Sebab mereka Rasulullah pergi perang, mereka ikut juga kan. Jadi dalam hal-hal Islam mereka kena buat juga, tapi mereka tak dapat pahala. Iyalah, mana dapat pahala orang bukan Islam kan? Tak dapat tadi. Itu tak dapat mereka. Ya. Baik, kemudian Allah Taala ceritakan lagi kepada tentera Islam kepada sahabat-sahabat Nabi tadi iaitu Allah Taala beri ancaman terhadap kaum mukminin. Kancak kaum mukminin iaitu mereka ni, kalaulah mereka ni tak dengar nasihat Allah, tak dengar perintah Allah, Allah boleh gantikan mereka ni dengan kaum yang lain. Dengar ayat seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu man yartada minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Jadi ayat ini nampak tak lebih bentuk ancaman. Tapi ancaman ni sebenarnya bukan kepada orang beriman, tapi Allah tujukan kepada orang beriman, sebab dalam orang beriman itu ada orang munafik. Kenapa? Sebab ada orang munafik. Sebab tu Allah tak serukan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman, orang siap beriman sebab dalam mereka itu orang munafik. Baik, may yartadinkum an dinih, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Mana ada sahabat-sahabat yang murtad? Yang maksud sini apa? Orang munafik. Kamu kena faham ya? Orang munafik tadi. Baik, kalau mereka murtad apa yang jadi? Tu dah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Tu jadi Allah jelaskan ya. Mana Allah akan binasakan mereka ini, Allah ganti pula kaum yang beriman. Mereka ini yang sayang kepada Allah dan Allah sayang kepada mereka. Allahu Akbar. Baik, jadi dalam ayat ini maka Allah Taala berfirman menyampaikan tentang kekuasaan yang besar, qudratnya yang maha agung. Bahawa barang siapa yang tidak membela agamanya dan melaksanakan syariatnya macam munafik maka Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lebih baik daripada mereka, lebih kuat, lebih lurus jalannya, lebih hebat lagi. Ayat ini maka disokong juga oleh dalam surah lain, surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 38, ba'dzu minasyaitanir rajim. Allah sebut wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ayat dia hampir sama makna dia. Dan jika kamu berpaling nama murtad nescaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain
dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Mereka yang berpegang teguh kepada agama Islam. Allahu Akbar. Ya. Tu. Jadi inilah ya, Allah Taala jelaskan, Allah bagi peringatan kepada umat Islam, ya, beriman dengan sebenar. Kalau tak, Allah Taala ganti dengan kaum lain, itu Allah hapuskan mereka ini. Baik, dalam surah Ibrahim juga hampir sama Allah sebut. Ya, alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqqi in yasha' yudhhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidakkah kamu perhatikan bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan sebenar. Jika dia menghendaki, nescaya dia membinasakan kamu dan menggantikan kamu dengan makhluk yang baru, mana kaum yang lebih baik. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. Jadi Allah jelaskan beberapa ayat menunjukkan apa? Tak mustahil Allah boleh gantikan kaum yang lebih baik daripada orang yang murtad sebagai tadi. Sebab itulah Allah sebut dah, ya ayyuhallazina amanu man yartada minkum an dinih, hai yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, iaitu mereka yang kembali daripada kebenaran menuju kepada kebatilan, macam puak munafik dan sebagainya. Sebenarnya inilah kenyataan yang umum, bukan saja pada zaman Nabi SAW, malahan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tadi. Baik, Allah akan datangkan dengan apa? Kaum yang lebih hebat lagi daripada kamu tadi. Sebab tu Allah sebut mereka ini Allah sayang mereka, mereka sayang pada Allah. Subhanallah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Apa jadi? Azillatin 'alal mu'minin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Sebab orang sebab sama-sama Islam kan, mereka berkasih sayang. A'izzatin 'alal kafirin, yang bersikap keras terhadap orang kafir. Terhadap orang kafir. Baik, Allah ceritakan ini sifat kaum mukminin yang sempurna. Baik, sifat sempurna iaitu mereka ini bersikap tawaduk kepada saudaranya. Saudara sama Islam tak, tapi bersikap keras terhadap lawan dan musuhnya. Baik, kalau kita lihat sama dengan surah Al-Fatah ya. Ni Allah sebut tentang sahabat Nabi ni ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ayat dia sama. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang kafir. Nampak? Keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Nampak tak kita zaman sekarang ni berubah tak? Berkasih sayang kepada orang kafir, berkerah sama orang Islam. Jangan buat begitu. Itu bukan orang mukmin. Tu. Nampak tak? Maka di antara sifat Rasulullah ini, nampak tak? Kalau kita lihat tak, sifat Rasulullah, baginda ni banyak tersenyum kepada sahabat baginda. Meskipun dalam keadaan berperang, keadaan letih sekalipun. Subhanallah. Banyak sikit sahabat, banyak malahan Rasulullah menentang musuh bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Dan mereka ini kalau Allah tukar, mereka lebih baik lagi. Allah sebut yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Kaum yang baru ni Allah kata kaum yang lebih baik, yang berjihad di jalan Allah. Mereka yang perang sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Tak kira orang celah apa kata mereka, tak kisah. Yang mereka nak adalah menegakkan agama Allah. Makna ni mereka ini tidak melihat pada selain daripada ketaatan kepada Allah saja mereka ni. Mereka melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah. Itu mereka memerangi para musuh. Mereka ni mengajak kepada yang makruf, mencegah daripada kemungkaran. Allahu Akbar. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar dah, baik, kekasihku Rasulullah SAW telah perintah kepadaku 7 perkara. Ni Abu Dzar kata, ni Rasulullah SAW ada 7 benda. Tengok, pertama, memerintahkan kepadaku supaya mencintai orang-orang miskin, dan agar dekat dengan mereka. Sayang orang miskin, dekat mereka. Yang keduanya,
memerintahkan kepadaku agar aku memandang orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat orang yang lebih tinggi daripadaku. Itulah hal harta. Tengok orang rendah, jangan tengok orang atas. Yang ketiga, memerintahkan kepadaku supaya aku menyambung silaturahim meskipun mereka memutuskannya. Kan orang tak suka, tapi dia tetap kawan juga. Yang keempat, memerintahkan kepadaku supaya tidak meminta satu pada seseorang. Jangan suka minta pada orang. Yang kelima, memerintahkan kepadaku supaya aku berkata benar meskipun pahit. Cakap betul, cakap benar lah. Yang keenam, memerintahkan kepadaku supaya aku tidak takut celaan orang yang mencela jalan Allah. Dia buat baik kan, orang mencela dia, biar dia buat je. Yang ketujuh, dan memerintahkan kepadaku supaya memperbanyakkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tu banyak kata dah. Sebab ketujuh perkara ini termasuk Nabi kata termasuk harta simpanan di bawah arasy. Mana tujuh perkara tadi adalah kekayaan yang Allah simpan ada di bawah arasy tadi. Baik, dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, ma yanbaghi lil mu'minin an yadulla nafsahu. Qalu wa kaifa yadulla nafsahu ya Rasulullah? Qala yatahammalu minal bala'i ma la yatiqu. Ni Nabi pesan kata, tidak sepatutnya seorang mukmin menghinakan dirinya. Jangan hina diri lah. Mereka bertanya, sahabat tanya, apa maksud dia? Apa maksud menghinakan dirinya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, dia menentang ujian yang tidak disanggupinya. Mana Allah Ta'ala bagi ujian, tapi dia nak menentang pula ujian tadi. Tak boleh tak. Jadi semua tadi Allah jelaskan, mereka ini tak takut orang nak mencela mereka. Mereka tetap menegakkan agama Allah. Dan semua itu sebab apa mereka boleh buat begitu? Nampak Allah bagi pandangan, iaitu apa? Allah boleh tukarkan bukan lebih baik tadi. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah kurniaan Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Mana sifat tadi? Sifat orang yang hanya berpegang kepada agama Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka tidak takut kepada orang yang mencela mereka. Kekuatan tadi Allah yang beri. Maknanya kepada orang yang memiliki sifat tadi, itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Bukan semua. Cuba kita lihat dah. Macam mana tengok perjuangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kan. Macam-macam yang berlaku kepada dia dah, tapi dia tetap sama dengan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allahu akbar. Itu Allah jelaskan, Allah yang beri belakang dah. Ingat semua tu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksudnya sini adalah Allah Ta'ala luas kurniaannya. Cuba lihat, Allah nak bagi kepada siapa saja. Allah nak bagi apa saja. Itulah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Allah kaitkan Allah maha mengetahui dah, iaitu Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkannya, dan siapa pula yang sepatutnya tidak mendapatnya. Okey, kita faham dah. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita dapat itu semua pemberian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Begitulah juga muslimin dan muslimat Allah Ta'ala. Kita boleh datang ke masjid. Alhamdulillah, ini apa? Pemberian Allah Ta'ala. Kena faham tu? Kita boleh ada pula dalam majlis ilmu. Ini adalah pemberian pada Allah. Taufik pada Allah SWT. Ada orang datang, tapi tak, kata apa? Ada yang tak sempat, ada yang tak ada masa dan sebagainya. Kena faham, itu taufik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah. Jadi sekarang itulah. Jadi kalau lihat maka Allah Ta'ala ceritakan apa yang berlaku pada zaman sahabat tadi supaya kita mengambil pengajaran. Mengambil pengajaran tentang orang munafik. Kalau kita lihat Allah Ta'ala telah buka keaiban mereka di dunia lagi. Bayangkanlah di akhirat nanti tak ada tempat untuk mereka bersama dengan orang Islam yang mereka mengaku mereka itu di kalangan Islam. Inilah kita takut zaman sekarang ni, orang tu mengaku Islam tapi amal ibadat tak buat. Nampak tak? Amal ibadat tak buat, nanti di akhirat besok boleh bangun ke bersama orang Islam? Jawapannya tidak ya. Itulah ya.
Sebab tu akhirnya sekali Allah jelaskan, mereka yang dapat menegakkan agama Allah Ta'ala itu semata-mata itu limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua itu yang Allah berikan juga pada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang tak berhak tadi ya. Jadi mudah-mudahan kita ni di kalangan yang Allah SWT sentiasa beri rahmat Allah Ta'ala ya, sentiasa dapat datang ke masjid, dapat tunaikan perintah Allah Ta'ala, dapat kita laksanakan segala perintah tadi ikut sunnah baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Itulah insyaAllah ini ataupun slot kita pada pagi ini mengajak kita mengajak kita supaya bermuhasabah pada diri kita jangan jadi seperti orang munafik yang berpura-pura terhadap agama, tapi berpeganglah dengan agama yang sebenar. Jadi mereka yang ikhlas, ingat Allah boleh gantikan dengan orang lebih baik lagi daripada orang yang bersifat yang tidak jujur, ataupun tadi mereka yang penuh dengan pendustaan dalam kehidupan mereka terhadap agama tadi ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat berikan panduan pengajaran untuk kita amalkan dan dapat tawarkan kepada yang di sini. Wallahu aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.